Audio Jungle. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah subjek ekonomi dalam pengurusan awam GMGF 1013 Puan Hamidah binti Ramlan dan pelajar-pelajar sekalian. Saya Mustaqim bin Muhammad Ali, nombor matrik 290200 dari kumpulan 8 akan memulakan pembentangan tugasan kumpulan berkaitan pengurusan syarikat makanan halal sejuk beku. Pengenalan ekspor kekal sebagai enjin pertumbuhan yang penting bagi Malaysia dan keupayaan untuk mengekalkan atau meningkatkan tahap ekspor adalah faktor penting untuk mengekalkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Malaysia seharusnya dapat mempergiatkan lagi ekspornya khususnya dalam negara Islam seperti negara Asia Timur Tengah UALCS, sama ada penggunaan halal menyumbang kepada pengembangan ekspor atau tidak. Pengenalan syarikat. Syarikat ini diberi nama Prima Bagus Sdn Bhd ditubuhkan pada 1987, adalah pengeluar daging sejuk beku halal dan produk bukan berasaskan daging berkualiti premium. Prima Bagus Sdn Bhd sebagai salah satu permain utama dalam industri perkhidmatan makanan menawarkan rangkaian produk berkualiti tinggi yang luar biasa dalam 4 kategori utama terdiri daripada frankfurters dan sausage, cool and cut, sup dan sos gourmet, berbola daging dan patty. Visi untuk bagi syarikat kami ialah menjadi pembekal daging, sup dan sos yang diproses premier halal berkualiti dan rakan kongsi untuk pelanggan QSR dan Horeca. Misi bagi syarikat kami pula ialah menerajui kualiti keselamatan makanan dan pembangunan produk dalam memenuhi jangkaan pelanggan dan mengembangkan jejak serantau untuk memacu prestasi syarikat. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Encik Azwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azwan bin Amiruddin, nombor matrik 290180, akan menerangkan berkaitan kilang pemprosesan makanan. Kilang pemprosesan Prima Bagus dilengkapi dengan mesin dan peralatan moden dan bersepadu yang disokong dengan pembekuan dalam dan keupayaan pembungkusan yang cekap untuk jaminan kualiti produk dan jangka hayat. Kilang pemprosesan kami direka untuk pengeluaran besar-besaran bagi memenuhi permintaan pasaran yang semakin meningkat untuk barangan perkhidmatan makanan premium. Faktor-faktor bagi mengembangkan perniagaan ke luar negara. Yang pertama adalah faktor teknologi. Faktor teknologi melibatkan aktiviti pengeluaran seperti penyimpanan dan pengangkutan. Tambahan pula keadaan atau teknologi termasuk keadaan proses ataupun sejenis proses peralatan dan infrastruktur seperti yang digunakan dalam pengeluaran dan peredaran. Oleh itu, dalam kajian semasa, faktor dan aktiviti diklasifikasikan sebagai teknologi atau pengurusan berdasarkan pendekatan tekno-pengurusan Luning dan Mercedes 2009 selaras dengan Luning dan Mercedes 2009. Aktiviti teknologi boleh dijalankan dengan menggunakan mesin, peralatan dan alatan sahaja atau dengan menggabungkan dengan manusia. Dalam kajian ini, sekiranya proses penyembelihan dilakukan dengan menggunakan mesin dan doa yang diamalkan
dengan menggunakan rekod terdapat diklasifikasikan di bawah faktor teknologi. Namun, aktiviti ini boleh dikategorikan sebagai faktor pengurusan sekiranya proses penyembelihan dilakukan oleh seseorang dan seruan dibuat oleh seseorang. Sekian, terima kasih. Saya serah kepada Afni. Terima kasih sahabat. Saya Nur Afni binti Aladdin, nombor metrik 290428. Saya akan membentangkan pengendalian haiwan yang betul dan penyembelihan agama. Pembiakan. Haiwan yang hendak disembelih hendaklah disenarakan sebagai spesies yang boleh diterima daripada kitab suci Al-Quran. Semasa pembiakan, haiwan halal mungkin menjadi haram sekiranya haiwan tersebut dirawat dengan mana-mana produk yang diperolehi daripada sumber yang haram. Seterusnya, penternakan. Kebajikan haiwan dalam Islam, haiwan perlu dikendalikan dengan baik sebelum, semasa dan selepas penyembelihan. Haiwan tidak boleh tertekan dan teruja sebelum disembelih dan mereka hendaklah diberi makan dan minum secukupnya. Haiwan semakin menjadi perkara penting dan utama dalam proses pemeliharaan haiwan. Seterusnya, proses penyembelihan. Salah satu faktor utama daging itu dianggap sebagai halal ialah haiwan itu mestilah hidup semasa penyembelihan. Undang-undang pemakanan Islam menggalakkan pengendalian berperikemanusiaan sebelum dan semasa penyembelihan. Ia tidak melarang menyembelih, tetapi ia melarang mengambil darah dan haiwan yang telah mati. Boleh diterima untuk mengurangkan kesakitan selagi ia tidak membunuh haiwan dan memenuhi perspektif agama pengendalian kemanusiaan. Seterusnya, pemprosesan daging. Penyimpanan, pengangkutan, pengedaran Bond dan Verbeek 2008 menekankan bahawa pengedaran dan peruncitan daging halal adalah isu yang penting untuk mengelakkan pencemaran. Ternakan halal perlu diasingkan daripada ternakan tidak halal seperti babi untuk mengelakkan pencemaran. Seterusnya, peralatan dan pengasingan bilik penyimpanan yang betul untuk daging halal dan daging tidak halal. Susun atur kilang, alatan dan peralatan berfungsi yang mencukupi diperlukan untuk pengeluaran makanan halal yang berkesan dan selamat. Tanggungjawab syarikat yang berurusan dengan produk halal meningkat kerana produk halal memerlukan peralatan yang khusus. Sekian. Baik, terima kasih Saudara Afni. Saya Rukman Hakim Bishari, nombor 290376 akan membincangkan tentang faktor pengurusan yang mempengaruhi syarikat daging terhadap pelaksanaan persediaan halal. Yang pertama adalah komitmen pengurusan atasan, maklumat dan pengetahuan, sokongan yang mencukupi, latihan dan pendidikan. Pengurusan pembekal, pengurusan pengguna, sifat pekerja, dasar dan prosedur sebagai faktor penting dalam pelaksanaan halal. Seterusnya adalah beberapa motivasi untuk melaksanakan pensediaan halal seperti komitmen pengurusan, kelebihan daya saing dan firma pengembangan pasaran, permintaan dan tekanan pelanggan serta lain-lain. Namun beberapa batasan dalam melaksanakan PYN ini juga didapati seperti kekurangan motivasi dalam kalangan pekerja, kos pelaksanaan yang tinggi, manual dan proses yang rumit, kekurangan pengetahuan dan lain-lain. Antara masalah yang akan dihadapi adalah halangan dalam industri halal kurang yakin terhadap PYN halal, ketiadaan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa yang berwibawa dalam menguatkuasakan sebarang larangan ke atas penyalahgunaan penjenamaan halal menambahkan kekeliruan. Isu paling kritikal yang lebih berkait rapat dengan pensediaan halal ialah pihak berkuasa yang mengeluarkan dan ketulinannya. Seterusnya adalah kepercayaan pengguna dalam proses menentukan sama ada syarikat pembuatan hanya menggunakan bahan halal atau tidak. Seterusnya adalah rangka kerja halal, logo halal yang terdiri daripada huruf ataupun simbol yang boleh atau tidak mudah selaras dengan pengguna pelanggan Muslim di seluruh dunia, menekankan keperluan kritikal
untuk mewujudkan satu logo halal yang benar-benar konsisten, membolehkan lebih jelas dalam mengenal pasti tanda yang diberikan oleh pihak berkuasa yang berwibawa. Sekian, terima kasih. Okey, saya Kila Anak Teh, nombor matrik 290373. Saya akan mengulas tentang kelebihan dan kekurangan mengembangkan perniagaan ke luar negara. Kekuatan iaitu kita lihat dari perspektif syariah. Produk F&B Malaysia dilihat lebih selamat dan berkualiti berbanding produk negara ASEAN yang lain. Hakikat bahawa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu telah menyebut Malaysia sebagai contoh terbaik dunia dalam penanda arasan makanan halal mengikut garisan panduan Codex pada tahun 1997 mengesahkan peranan utama Malaysia dalam industri makanan halal global. Kelemahan iaitu dalam industri makanan halal Malaysia banyak berkait dengan pengeluar dan pembekal makanan halal. Pertama, kekurangan profesionalisme yang ketara. Pengeluar makanan halal terkenal dengan tindak balas susulan mereka yang perlahan dan menggambarkan sikap mereka yang kurang serius dan perspektif perniagaan jangka pendek. Seterusnya, setengah firma makanan halal kurang pengetahuan dalam persekitaran perundangan, sosial dan budaya negara pengimport. Mereka tidak dapat mengenal pasti keperluan pengguna dengan tepat dari segi rasa dan pilihan. Setengah pembekal makanan halal tidak konsisten dalam membekalkan produk tersebut. Peluang peningkatan pertumbuhan populasi Muslim global sebagai pengguna berpotensi. Sebagai contoh, 60% daripada pengguna Saudi adalah belia berumur di bawah 35 tahun yang sanggup mencuba produk baru dan mempunyai kuasa beli yang tinggi memandangkan pertumbuhan KDNK negara mereka yang stabil. Berpeluang mendapat manfaat daripada peningkatan kos pengeluaran makanan di EU dan Amerika Syarikat yang mempunyai kesan memindahkan pengeluaran ke negara kos rendah. Halangan industri menghadapi persaingan daripada pengeluar makanan utama seperti Thailand, Indonesia dan juga Filipina. Pengeluar global baru mengeluarkan makanan berkualiti tinggi pada harga rendah yang menyaksikan Malaysia kurang bernasib baik kerana kos pengeluaran yang lebih tinggi. Pencerobohan produk China telah diterjemahkan kepada harga yang lebih murah di pasaran. Pesaing di samping itu menggunakan media teknologi tinggi baru untuk menarik pelanggan seperti video, MP3, website dan juga sebagainya. Itu tadi serba sedikit tentang kekuatan, ekonomi moden dan dinamik, pensijilan halal Malaysia, keupayaan untuk memenuhi permintaan, industri makanan halal yang memandang ke hadapan dan juga kelemahan iaitu kurang profesionalisme, kurang pengetahuan undang-undang sosial dan budaya daripada pengguna antarabangsa dan juga ketidak konsisten bekalan krisis ekonomi global. Peluang pertumbuhan penduduk Islam global, peningkatan kos pengeluaran makanan di EU dan USA dan juga pasaran dalam talian. Last sekali itu halangan, itu persaingan sengit daripada makanan utama pengeluar. Menurunkan harga jualan, kos tenaga dan bahan mentah yang tinggi. Sekian, terima kasih.